Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, hari tu, sorry lama saya tak buat kelas. Ada banyak hal sikit untuk last week. So, hari ni saya nak revision sikit untuk janjang aritmetik. Ini yang saya bagi hari tu, which is TN dengan SN, formula yang diberi dalam exam, which is untuk janjang aritmetik. Untuk yang kedua ni, which is SN dengan TN, yang ni tak diberi dalam exam. So, you guys kena faham lah ni. Yang ni kena ingat. Yang ni insyaAllah kalau you buat banyak latihan, you akan ingat lah konsep TN equal to SN, tolak 1. Nanti saya tunjuk dekat contoh yang selepas ni lah. Jadi hari ni, teacher nak buat, yang ni yang saya nampak apa yang soalan-soalan yang saya bukan bagi soalan yang aplikasi lagi. Ni adalah soalan-soalan yang mungkin diberi, iaitu yang basic punya. So ada 7 jenis yang saya nampak. Jadi kita akan buat satu-satu. Number 1 ni yang paling basic lah, yang paling simple. Okay, jadi untuk soalan kita buat satu-satu. Yang pertama, diberi A and D. Okey, kalau soalan macam ni, contoh dia akan sebut, diberi sebutan pertama. Sebutan pertama dan beza sepunya. So, maksudnya kat sini, dia dah bagi tau, kedua-duanya. Bagi janjang aritmetik. Aritmetik ialah negatif 6 dan 4. Okey. So, kalau dia bagi macam ni, kita dah ada maklumat yang diperlukan, which is kita memang akan guna A dengan D untuk formula-formula yang diberikan ni lah. Mana formula tadi? Tak apa. Okey, kat sana. Okey, negatif 6 dengan 4. So, dari sini senang sebab dia hanya suruh cari A. Yang ni yang saya cakap, yang first ni yang paling basic. So, first dia kata cari sebutan ke-6. Ke-6. And then B, lepas sebutan selalunya dia akan suruh cari hasil tambah lah. Hasil tambah 8. Sebutan pertama. Okey. So, kalau soalan macam ni, kita hanya keluarkan maklumat dan kita jawab soalan sahaja. Sebab kita dah ada maklumat A dengan D. So, ikut je. Untuk sebutan, hari tu teacher dah cakap, kalau untuk sebutan, kita akan guna TN. Kalau untuk hasil tambah, kita akan guna SN. Alright? So, untuk yang pertama, dia suruh cari sebutan ke-6. Kita hanya perlu guna, dia nak suruh cari T6, sebutan ke-6. Jadi, kita guna formula A tambah N tolak 1D. Apa yang kita kena tahu untuk A dengan D? Kita dah tahu hari tu, A itu adalah sebutan pertama, which is T1. So, A adalah negatif 6. Beza sepunya adalah D. So, D dia adalah 4. English dia common difference So, dekat sini, kita hanya masukkan formula ni lah, iaitu A negatif 6 tambah N minus 1. N dia adalah 6. 6 tolak 1 darab dengan D, 4. So, kat sini you akan dapat negatif 6 tambah 5 darab dengan 4. Masuk terus pula. 5 darab 4, 20. 20 tolak 6, 14 lah kat sini. Macam tu. Alright. So, just masukkan dalam formula sahaja apabila diberi A dengan D. Sebab dia senang. And then B. B dia kata cari hasil tambah 8 sebutan pertama. Bila 8 sebutan pertama, kita akan guna S8 lah, iaitu hasil tambah. So, saya tulis kat sini je. S8 bersamaan. Ni dia punya formula, which is, saya tulis dulu N over 2, 2A plus N minus 1D. Ni make sure jangan salah algebra So, kat sini S8 bersamaan N dia 8 per 2. 2A. A adalah negatif 6. Tambah 8 tolak 1, 7. D adalah 4. Okay. So, kat sini 4. Kat sini negatif 12 tambah 28. So, kat sini you akan dapat 16 dalam tu. 16 dalam 4, 64.
Okey. So ini adalah contoh bagi soalan yang pertama, iaitu diberi A dan D. Okey. So kita masuk untuk soalan kedua. Bila diberi janjang aritmetik. Janjang aritmetik ni apa? Dia akan bagilah sebutan apa dan dia bagi sebutan terakhir. Okey, so kat sini contoh soalan adalah kalau dia diberi janjang aritmetik. Janjang aritmetik. So dia bagi negatif 7, negatif 4, negatif 1, 2, 38. Lepas tu dia cakap nyatakan bilangan sebutan bagi janjang. Okey. So kat sini soalan macam ni dia bagi janjang aritmetik and then dia bagi yang last sekali. So contoh kat sini ni adalah T1. Kita tahu T1 bersamaan dengan A. So A dia adalah negatif 7. Okay. And then yang ni T2, T3, T4, kita tak tahu ni T apa. Last sekali. Tn. So bila dia bagi macam ni, kita still boleh dapat D sebab D adalah T2 tolak T1. So kita buat negatif 4 tolak negatif 7. Kita akan dapat 3 kat sini. Bila kita dah ada A dengan D, dia senang. Since dia kata nyatakan bilangan sebutan bagi janjang. So dia nak tahu Tn. N ni berapa? Bilangan sebutan. Bila dia nak tahu bilangan sebutan, still sama. Kita akan guna formula untuk sebutan. Which is Tn equal to A plus N minus 1D. So kita boleh dapat. Jadi kat sini saya akan tulis Tn yang N kita nak cari A plus N minus 1D. So sekarang kita nak cari N ni. Tn, kedudukan Tn ni kita dah tahu nilai dia, which is 38. Nilai dia. Dah dapat dah Tn dia. So Tn dia kita boleh tulis terus kat sini 38. Bersamaan A negatif 7 plus N minus 1 D adalah 3. So dekat sini kalau saya suka bawa ke depan lah yang 7 tu. So 38 tambah 7 45. So 45 bersamaan dengan 3 N tolak 1. Saya ubah kedudukan je. And then bahagi dengan 3. So dapat 15 bersamaan N tolak 1. So N equal to 16 lah. Dapat terus. So untuk kalau dia tanya bilangan sebutan, tengok sebutan terakhir tu apa. Jadi kita guna je formula Tn. Sebab sekarang Tn ni diberi. Okey. So ini adalah contoh yang kedua, iaitu diberi janjang aritmetik dan sebutan terakhir. Okey, yang ketiga diberi A dan L. Ini yang saya cakap tadi yang tak diberi dalam exam formula dia. So untuk L ni apa? L ni adalah nilai bagi sebutan terakhir. Maksudnya dia akan bagi sebutan terakhir tu apa? Berapa nilai dia? Okey, ni adalah sebutan pertama, ni adalah sebutan terakhir lah. Jadi, tengok soalan dia, contoh. Saya ambil ni. So, contoh soalan dia bagi diberi sebutan pertama. Sebutan pertama dan terakhir. Dan terakhir bagi janjang aritmetik ialah negatif 5 dan 49. Okey, and then dia kata jika hasil tambah janjang ialah 220, cari A. Bilangan sebutan bagi janjang. Okey. Janjang dengan
Okay, so yang ni dia dah bagi sebutan pertama dan sebutan terakhir. Okay, saya buat A je. So untuk A ni, kita tahu dia dah bagi sebutan pertama dan terakhir. And then dia kaitkan dengan hasil tambah janjang. So hasil tambah, kita tahu formula dia ada dua, which is yang SN yang pertama dan SN yang kedua. Cumanya yang membezakan kita nak guna yang ni dengan yang ni diberi sebutan terakhir, which is ikut kepada soalan ni, dia bagi sebutan terakhir. Sebutan terakhir dia apa? Sebutan terakhir dia 49. Oleh itu, kita boleh guna formula untuk yang kedua ni. Yang ketiga ni maksudnya. So, bila kita guna formula tu, kita akan dapat formula dia adalah SN bersamaan N over 2 A tambah L. Jadi kat sini kita tak tahu hasil tambah yang keberapa, tapi kita tahu nilai dia 220. Okey, saya tulis kat sini 220 bersamaan N kita tak tahu. Tapi A dengan L kita tahu. A adalah sebutan pertama, L adalah sebutan terakhir. Jadi kita masukkan terus. Negatif 5 tambah 49. So kat sini algebra je lah. Which is kat sini saya tekan terus So negatif 5 tambah 49, dan saya bahagi 2. Dapat ni, saya ni algebra 220 bersamaan dengan 22N. So N bersamaan 220 bahagi 22. So dapat 10 kat sini. Okay, so bila you dah dapat ni, kita dah tahulah bilangan sebutan dia apa kat sini. Alright, so ini adalah contoh yang ketiga, iaitu diberi A dan L. Okey, yang keempat, diberi SN yang spesifik. SN yang spesifik ni apa? SN, kalau yang biasa, kita akan ada formula dua ni. SN sama dengan apa? Ada A, ada D, macam ni. Ni pun SN ada A, ada L. So, untuk yang sekarang, nombor 4 ni, SN yang spesifik ni, dia akan bagi SN tu apa formula dia. Dia dah bagi yang tak ada A, tak ada D. Dia bagi SN sahaja, ada N. So, macam mana contoh dia? Contoh dia, dia bagi... mana pula marker saya tadi? Ni. So, dia kata, diberi... sebutan N bagi janjang aritmetik ialah SN sama dengan N square tambah 5N. Okey, nampak tak sekarang? Dia dah bagi SN yang spesifik. Dia tak ada A dengan D dah. Dia memang bagi SN, dia kaitkan dengan N sahaja. Alright. So, untuk yang pertama, dia tanya. The first term. Cari sebutan pertama. Sebutan pertama. And then yang kedua, dia suruh cari sebutan kelima, and then yang ketiga dia suruh cari D, dia suruh cari beza sepunya. Okay, so kita buat tiga-tiga ni. Jadi macam mana? Kita kena tahu SN. Ingat tak hari tu saya terang? Hai Aizat. So, ingat tak saya cakap hari tu S1 bersamaan dengan T1 bersamaan dengan A. So, kita akan gunalah konsep ni sekarang ni untuk janjang. So, sebutan pertama adalah bersamaan dengan sebutan pertama bersamaan dengan A bersamaan dengan hasil tambah pertama. Sebab dia tak tambah dengan apa-apa, jadi nilai dia akan samalah tiga benda ni. Since dia kata sebutan pertama, dia nak sebutan pertama, jadi kita boleh letak S1 teruslah, which is untuk nombor 1 ni S1 bersamaan 1 square plus 5 darab 1. So, kat sini 1 plus 5. So, jawapan dia 6 lah. Okay, kalau dia minta sebutan pertama, it's simple lah. And then, dia kata sebutan kelima. Okay, yang ni yang saya kata tadi, dia tak diberi dalam exam.
untuk formula yang keempat ni, which is Tn bersamaan dengan Sn tolak Sn tolak 1, which is yang ni bila diberi sebutan Sn yang spesifik, kita akan pakai benda ni. Alright, so kat sini dia kata dia nak sebutan kelima, which is T5. Macam mana kita nak dapat T5? Kita bayangkan, ni saya nak terangkan konsep dia. Kat sini saya terang. So T5 kita ada T1, T2, T3, T4, T5. Alright. And then kita ada pasal S sekarang ni. Since kita nak dapat T5, kita akan, ni saya terang konsep, tapi kalau kamu ingat formula senang lah. Which is Tn equal to Sn tolak Sn tolak 1. Maksudnya kita akan dapat S5 tolak dengan S4. Macam tu. Alright. Kalau ikut konsep dia, kita akan kira hasil tambah kelima ni. 5 kita tambah semua. Lepas tu kita tolak lah dengan 4 ni. Supaya kita dapat T5 saja. Macam tu. Kalau ikut konsep dia. Alright. So kat sini S5 tolak S4. Kita cari, kalau kamu rasa panjang kamu nak cari kat sini, kamu kira lah asing-asing S5 berapa, S4 berapa, dan tolak. Kalau kamu yakin boleh buat straight, kamu buatlah terus. S5 adalah 5 square tambah 5 darab 5. Macam tu. Tolak. S4 adalah 4 square tambah 5 darab 4. So dapatlah kat sini 5 kuasa 5, 25 tambah dengan 5, 25. So kat sini kita dapat 50 tolak dengan 4 kuasa 2, 16 tolak dengan 5, 4, 20 negatif 4. So kat sini kita akan dapat 54. Tapi T5 sekejap, 5 kuasa 2 tambah 5, okey. Saya salah tekan kalkulator. 4 kuasa 2 16 tambah dengan 5, 4, 20. Oh, sini salah. 16 tambah 20. Sorry, saya salah kat belakang ni. 36. So 50 tolak dengan 36. So dapat 14. Okay. And then D dia minta, sekejap saya sana sini. Ada yang urus sikit tak? Ada yang urus sikit tak? Okay, so untuk D, dia suruh cari yang ketiga, dia suruh cari D kan? Okay, so saya tengok balik soalan dia. So untuk D, kita tahu kita akan guna T2 tolak T1. Okay, and then tadi saya dah cakap T1 bersamaan dengan A bersamaan dengan S1. S1 tadi kita dah cari dekat A, which is jawapan dia 6. Saya tulis kat sini balik. Sini 6. So untuk cari T2, guna balik formula tadi. T2 bersamaan T2 tolak T1. Okay, T2 bersamaan T2 pula S2 tolak S1. So S2 guna balik formula yang diberi mula-mula tadi, which is kat sini 2 square tambah 5 darab dengan 2. So tolak dengan S1 macam tadi sama dengan T1, which is 6. So kat sini kita akan dapat 4 tambah dengan 10 tolak dengan 6, which is dapat 8. So lepas dapat 8 baru masukkan 8 tolak 6. Jadi dapat 2. Kira asing tau, sebab saya takut nanti careless. Dia kena kira untuk T2 dulu, yang macam bahagian nombor 2 ni, then baru boleh tolak dengan T1 untuk cari D. Okay, so ini adalah contoh yang keempat, diberi SN yang spesifik. Okay, and then contoh soalan yang kelima, iaitu diberi TN dan SN. Okay, jika diberi TN dan SN, selalunya dia akan suruh cari ni, selalunya saya cakap, selalunya dia akan suruh cari A and D. Bila nak cari dua pun boleh ubah. Bila nak cari dua benda, kita selalunya akan guna persamaan serentak, simultaneous equation. Persamaan serentak. So ni dia dah kaitkan dengan tajuk lain lah. You kena tahulah macam mana nak selesaikan. Jadi contoh soalan dia bagi, okay,
The arithmetic. Okay, ni dia kata aritmetik, janjang aritmetik mempunyai 10 sebutan. Okey. Hasil tambah 10 sebutan tersebut ialah 165. Dan dia kata hasil tambah sebutan ganjil. Ni lain sikit. Ganjil ialah 75. So dia kata cari sebutan pertama. Saya cut sikit saya buat yang pertama, yang A je soalan dia. Cari sebutan pertama dan beza sepunya. Okey, untuk soalan ni dia dah bagi ada 10 sebutan. So T1 until T10 lah kat sini. T1 until T10 kita ada. And then dia kata hasil tambah 10 sebutan ialah 165. Jadi saya tulis kat sini S10 bersamaan 165. Keluarkan maklumat dulu. Okay, so dari sini saya dapatkan dulu untuk persamaan pertama, iaitu untuk ini kita guna formula ni lah, which is saya tulis kat sini 10 per 2 2A tambah N minus 1 is 9D bersamaan 165. So 10 bahagi 2 is 5. 2A tambah 9D bersamaan 165. Jadi kat sini saya tak suka masukkan sebab dia jadi kompleks kan. Saya suka gerakkan ke kanan. Kita permudahkan algebra dia. So kita akan dapat 165 bahagi 5. Dia akan dapat 2A tambah 9D bersamaan 33. Ni persamaan pertama. Kenapa saya dah tahu persamaan pertama? Sebab saya dah nampak dia ada dua huruf, which is A dengan D. Mesti akan kena guna persamaan serentak nanti. Okay? And then yang kedua, dia kata hasil tambah sebutan ganjil ialah 75. Untuk hasil tambah sebutan ganjil, dia kita tambah dari T1, T3, T5, 1, 3, 5, 7, 9. Kan betul kan? Sebab dia kata hasil tambah sebutan ganjil. Ganjil 1, 3, 5, 7, 9 lah. Bersamaan dengan 75. So apa formula untuk Tn? Untuk Tn adalah A tambah N tolak 1D. Jadi kena cari satu-satu lah. Which is T1 ialah A tambah N. N adalah 1. 1 tolak 1, kosong. D. So, ni adalah yang pertama, which is kamu akan dapat A sahajalah. Alright. Untuk T3 adalah A plus N minus 1. 2 jadi 2D. Ni yang kedua. T5. A tambah N minus 1, 4D. And then T7. A tambah N minus 1, 6D. Then T9. A tambah N minus 1, 8D. So bila you dah ada 1, 3, 5, 7, 9, barulah you boleh dapat satu persamaan. Kalau dia bagi straightforward, senang lah. Sebutan apa-apa kita tulis je. Ni cuma dia kata hasil tambah sebutan ganjil. Sebab tu saya kena buat macam ni. Alright. So dari sini, sekejap saya ambil balik ini. Mana tau? Ni saya tulis sini. So ni adalah sebutan yang tadi, yang pertama. Saya ambil balik A tambah, ni sebutan pertama T1. T3 adalah A tambah 2D tambah T5 adalah A tambah 4D tambah T7 adalah, ni saya salin balik yang ni tau. T7 adalah A tambah 6D tambah
T9 A tambah 8D bersamaan 75. So dari sini saya kira lah 1, 2, 3, 4, 5. So 5A tambah 2, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 6, 12, 12 tambah 8, 20. So 20D bersamaan 75. So dari sini kita boleh kecilkan lagi dia, which is saya bahagi dengan 5. Saya nak sesimpel mungkin supaya senang kehidupan kita. So 4D bersamaan 75 bahagi 5. So 75 bahagi 5 kita akan dapat 15. So ini adalah yang kedua. So saya salin balik yang pertama tadi. Yang pertama is 2A tambah 9D bersamaan 33. Ni sebutan pertama. So untuk kedua-dua ni, bila kita ada persamaan serentak, ikut suka you nak guna substitution ke ataupun elimination, suka hati. Sebab ni dia tak fix, kamu boleh guna apa-apa je. So dari sini kalau saya guna elimination je lah. Saya darab 2. So 2A tambah 8D bersamaan 15 darab 2 30. So this is 3. Ni saya ulang balik ni bukan dalam tajuk ni tau. Saya just nak selesaikan je. Tambah 9D bersamaan 33. So ni selesaikan macam biasa lah. Ni 98. Ni D So 98D bersamaan 3 dapat. So bila dah dapat, ganti je dalam mana. Contoh saya gantikan dekat yang persamaan kedua ni lah, senang. So A tambah 43 sama dengan 15. So A tambah 12 equal to 15. A bersamaan 3. So jawapan dia A3 D3. Kalau you nak make sure, you check balik dengan masukkan dalam mana-mana persamaan. Untuk check balik nilai A dengan D. Tapi saya dah tahulah ni jawapan dia. Alright. So ini adalah untuk soalan bila diberi TN and SN, and you kena selesaikan persamaan serentak lah, sebab dia suruh cari dua pemboleh ubah. Okay. Yang soalan saya tadi tu complicated sikit sebab dia bagi yang ni. Saya tak perasan tadi. Hasil tambah sebutan ganja. Kalau tak, dia selalu bagi SN terus je. Okay. So jangan risau. Just fahamkan konsep je. And then nombor 6. Okay. Nombor 6 ni selalu masuk kat paper 1, which is diberi 3 sebutan sahaja. Ni tak kisah tau. Dia bagi 3 sebutan dan dia suruh cari nilai something. Nilai K ke, nilai M ke. Dia akan letak dekat dalam 3 sebutan ni. So untuk soalan macam ni, dia sebenarnya simple je. Saya bagi contoh soalan. So contoh soalan dia kata diberi 3 sebutan janjang aritmetik ialah K tolak 2, K tambah 2, 2K tolak 4. Okay. And then dia kata cari nilai K. Okay, keyword untuk saya bagi soalan yang macam ni, you guys nampak je soalan. Tak kisahlah dia suruh cari, tiba-tiba dia kata cari nilai H plus K bila ada 2 huruf kat sini, ataupun cari nilai K tolak H. Tak kisahlah apa pun. Tapi bila you nampak je ada 3 sebutan macam ni, lepas tu ada huruf, 1 huruf ke 2 huruf ke, ni ada sebutan 1, 2, 3. You buat je konsep D. Sebab yang tu je maklumat kita boleh dapat sekarang ni. Macam mana D? D yang pertama kita boleh dapat dengan K plus 2 tolak dengan K tolak 2. Betul kan? And then D untuk yang pertama ni adalah sama dengan D yang kedua ni. Dari sini loncat ke sini, sini loncat ke sini, D dia akan sama. So untuk D yang kedua adalah 2K tolak 4 tolak K tambah 2. Dengan kata lain, yang ni akan kita samakan dengan ni. Cara
cara yang selalu saya buat sebab saya dah biasa. Saya akan buat macam ni terus. Ni tak apa, saya tunjuk ni dulu. K tambah 2 tolak K. Tolak-tolak. Ni buka kurungan, make sure algebra betul. So, tolak tambah akan jadi tolak. Tolak-tolak akan jadi tambah 2. So, kat sini akan dapat K tolak K, kosong. So, akan dapat 4 kat sini. And then kat sini pula, dia akan dapat 2K tolak 4. Buka kurungan. Tolak tambah akan jadi tolak K. Tolak tambah akan jadi tolak 2. So, 2K tolak K, K. Negatif 4 tolak 2, negatif 6. So, you boleh equalkan 2 ni kanan kiri. 4 sama dengan K tolak 6. K bersamaan 10. Macam tu. Sebab D dia akan sama, kiri dengan kanan ni. Cumanya, kalau selalu saya buat macam ni, saya akan ambil K tambah 2 tolak K tambah 2, sama je ni. Saya buka kurungan siap-siap bersamaan dengan yang belakang pula. Saya buat persamaan terus. 2K tolak 4 tolak K tolak 2, macam tu. So, saya buka persamaan siap-siap. Saya buka terus. Okay, so kiri akan sama dengan kanan. Sebab D1 ni akan sama dengan D2. So, you akan still dapat K sama dengan 10 lah. Okay, so ingat keyword dia bila dia bagi 3 je. Lepas tu ada huruf, you buat terus D. Okay, so ni adalah contoh yang ke-6. Then yang the last one, diberi janjang aritmetik. Okay, cari hasil tambah sebutan selepas itu. Okay, yang ni contoh soalan dia. Kalau dia dah bagi, contoh kat sini dia dah bagi, ni saya simplifykan soalan So, contoh, kalau dia bagi A dia bersamaan, dia bagi janjang aritmetik 13, 10, 7. Dot. Okay, so kita dari sini, dia minta soalan, sebutan ke berapa mempunyai nilai negatif 44. Okay, yang ni saya InsyaAllah you guys boleh. Yang B ni, yang saya nak terang yang konsep soalan nombor 7 ni, which is dia tanya nyatakan hasil tambah. Nyatakan hasil tambah 10 sebutan selepas sebutan negatif 44. Maksudnya yang tadi, yang ada sebutan dengan nilai negatif 44. Okay, so ni berkaitlah A dengan B ni. Jadi macam mana kita nak buat? First, kita dah tahu A dia adalah 13, D dia adalah 10 tolak 13, which is negatif 3. Jadi, bila dia tanya sebutan ke berapa, of course, kita dah tahu tadi, apa-apa sahaja bila sebut sebutan, kita akan guna formula untuk Tn. So, formula untuk Tn is Tn equal to A plus N minus 1D. Since kita dah ada semua maklumat A dengan D, jadi kita boleh carilah, which is kat sini dia akan dapat Tn dia kita dah tahu negatif 44. Dia kata dah abang kan, berapa kan, negatif 44. A dia 13 plus N dia kita nak cari, D dia negatif 3. Darab lah ni. So dari sini selesaikan macam biasalah, which is negatif 44 tolak dengan 13. So dapat kat sini negatif 57 bersamaan negatif 3 N tolak 1. Dan kita bahagi dengan negatif 3. So dapat 19 N tolak 1. So N bersamaan 19 tambah 1 lah, which is 20. So kita dapatlah kedudukan ke-20 akan ada nilai negatif 44. Jadi sekarang
Dia nak soalan B ni nyatakan hasil tambah 10 sebutan selepas sebutan dengan nilai negatif 44 ni, which is sebutan ke-20 lah. Dia nak hasil tambah selepas tu. So, bila dia kata hasil tambah selepas tu, dia nak tambah T21 tambah T22 sampailah 10 sebutan seterusnya, which is kita akan tambah sampai T30 lah. Kalau tak yakin, 20 tambah 10, 30 kan. So, ni 21 lah. Start dia dari 1, 2, 3 sampai 30. Kalau you tak yakin, you kira dengan tangan lah. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Cukup 10. Okay. So, tu untuk 10 sebutan. Jadi, macam mana kita nak bayangkan, nak cari sebutan ni? Cuba bayangkan kat sini, ada garis lurus. So, kat sini adalah 21 ni T 21, 22, 30. So, macam mana kita nak cari hasil tambah? Hasil tambah, of course, kita akan ambil S30. Sebab kita nak tahu hasil tambah. So, bila kita ambil hasil tambah 30, S30, kita sebenarnya kira dari nombor 1. So, dari depan lah. Saya tambah kat sini. 1 sampai 30. Tapi kita tak nak. Kita tak nak dari nombor 1. Kita nak dari nombor 21. Kita nak dari sini. So, macam mana nak dapat dari 21 sampai 30? Kita akan tolak, since 21 ni nak termasuk, kita akan tolak dengan nombor sebelum dia, which is S20. Ni cara cepat nak faham tau, saya tengah terang konsep. Jadi, macam mana nak dapat? Kita akan dapat hasil tambah 10 sebutan ni adalah S30 tolak dengan S20. So, kita akan dapat jawapan 10 sebutan selepas tu. Jadi kat sini, saya letak kat sini S30 tolak S20. So, masukkan balik macam biasa dalam formula, which is Sn adalah N over 2. Saya tulis kat sini dia punya formula, N over 2 2A plus N minus 1 D. Ni untuk Sn. So, masukkan je lah, which is S30 is, kalau nak kira asasin pun boleh 30 per 2 A dia apa tadi? A dia 13, A 13, D negatif 3. Okay, so saya tulis balik 2A tambah N minus 1 is 29 D. Dia ada cara lain lagi tapi saya suka guna cara ni sebab senang sikit konsep dia. So, dapat yang ni untuk S30, S20 20 per 2 2A plus N minus 1 is 19, D is negative 3. So, ni kita boleh tekan kalkulator sajalah. So, kat sini 30 per 2 darab 13 tambah 29 darab negatif 3. So, kat sini kita akan dapat negatif 915. Dan atas ni pula, sini 20. And then belakang ni dia tukar jadi 19 kan. 19. So, dapat negatif 310. Jadi, jawapan terakhir dia adalah 30 tolak 20. So, negatif 915 tolak dengan negatif 310. So, kat sini, negatif 915 tolak dengan answer berapa tadi? Okay. So, akan dapat negatif 605. Jadi, ni adalah jawapan dia, negatif 605. Okay. So, then kita dah habis 7 soalan. Jadi sampai situ sahaja. Next class teacher akan buat untuk janjang geometrik pula. Okay, sampai situ sahaja. InsyaAllah jumpa lagi next class. InsyaAllah esok jam 9 malam. Okay, bye. Assalamualaikum.